rendang tok. Okey, sedap. Sedap. Berapa bintang? 10. Oh, 10. Boleh cuba dan tuan cuba. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Hari ni akak nak masak rendang tok. Rendang tok special ni cara macam mana orang Perak masak rendang tok ya. Sebab akak orang Perak, jadi akak masak cara orang Perak lah. Okey, tadi akak lupa nak cakap ya. 1 liter santan ya, santan kelapa. Okey, bahan-bahannya 2 kilo daging ya. Daging ni kan kita potong besar-besar macam ni. Potong besar-besar macam ni dalam lebih kurang dalam 2 inci ya. Sebab rendang tok ni dia pejal ya, daging pejal. Nanti kita makan nanti kita boleh apa nama tu carik-carik-carikkan. Kemudian yang ni ya, kerisik dalam 4-5 cam-cam macam tu. Kemudian yang ini kulit kayu manis, bunga lawang, buah keras, ketumbar dalam 4 sudu ya, sebab dagingnya banyak. Kemudian sedikit air asam jawa nanti kita akan perah. Jintan manis dalam 2-3 cam-cam. Garam secukup rasa. Bawang besar. Kemudian bawang putih. Bawang besar ni dalam 7 labu lah. Kemudian cili kering dalam 1 mangkuk macam ni lah, tak penuh sangat. Kemudian gula Melaka, daun kunyit ya, besar daun kunyit ni, Kak Syah tanam sendiri. Okey, kemudian ini pun akak kutip daripada kebun akak di belakang, daun limau purut. Okey, bahan-bahan lain, lengkuas, halia, serai, kunyit hidup. Yang ini lada hitam. Kemudian ini bunga cengkeh. Okey, nanti akak tunjukkan cara-cara dia ya. Okey, bahan-bahan ni yang kita perlu kisar. Cili kering, bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian serai, lengkuas, halia, kunyit. Jadi semua bahan ni kita akan blender sekali. Okey, sisi bawang tadi kan kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambah air sikit ya, supaya nak memudahkan untuk hancurkan bahan-bahan tadi. Okey, kemudian kita pergi blender ya. Okey, semua bahan-bahan tadi kita blenderkan ya. Bahan-bahan yang kita blender tadi, yang dah siap blender tu, kita campurkan sekali dengan daging ni. Okey, kita akan campurkan. Kemudian kita kacau bagi sebati ya. Nanti bahan-bahan ni akan perapkan sebaik mungkinnya semalaman lah. Jadi bahan-bahan ni akan sebati. Okey, ini bahan-bahan yang kita dah blender tadi So kita kacau bagi dia sebati dengan daging tadi. Okey, biarkan dia sebati ya. Tujuan kita nak perapkan daging tu. Ni bahan-bahan yang untuk disangai tadi saya dah basuh ya. Jintan manis, jintan putih, kemudian lada hitam, bunga cengkeh saya sangai tu. Okey, sangai ni tanpa minyak Kita sangai sampai dia
kering lah. Ini kan kita tengok kan dah agak macam kering, so kita tutup api. Kemudian kita tumbuk lepas kita sangai tadi, kita tumbuk dengan lesung batu. Bahan yang kita tumbuk tadi kita campurkan sekali ke dalam daging tadi untuk kita peratkan sekali. Kemudian kita campurkan juga ketumbar tadi, sabut ketumbar tadi. Kemudian kita gaul lah, gaul rata-rata. Lupa akak nak cakap tadi, kita boleh juga tambahkan sedikit garam supaya bila kita perap nanti daging ni dah rasa sebati dah. Tapi masa kita masak nanti kita akan tambah lagi. Buah keras tadi kita tumbuk juga ini buah keras yang akak dah tumbuk lumat tadi. Tujuan kita buah keras ni nak bagikan rasa lemak lagi dalam daging tu. Kemudian kita campurkan sekali buah keras ni tadi dalam daging kita yang kita perap tu. Campurkan sekali dan kita kacau lagi. Daging ni dah siap dah. Akak dah perap dah semua bahan-bahan dalam ni. Kita simpan dalam peti ais seelok-elok mungkin kita perap semalaman. Tapi kalau kata kurang-kurang dalam 5-6 jam macam itulah baru boleh kita masak. Kita simpan. Bahan perapan tadi kita masukkan dalam peti ais letak kat bahagian bawah peti ais tu. Mula-mula kita panaskan minyak. Kemudian kita tumiskan 4 sekawan kita tumis kulit kayu manis, buah pelaga, bunga lawang. Kita tumis sekali sampai bila dah wangi, kita masukkan daging yang kita perap tadi kita renihkan sampailah bahan perapan tadi sebati sampai dia naik minyak. So biasanya masakan untuk rendang tok ni memakan masa yang agak lama. Tapi kalau ada pressure cooker, kita boleh masukkan dalam pressure cooker, so sekejap je. Dalam masa setengah jam lepas tu daging ni dah lembut, kita boleh sambung lagi masak dan keringkan rendang ni. Nanti akak akan tunjukkan caranya kita tambahkan garam garam kita tambahkan sikit dulu. Nanti kalau dah nak masak nanti kita akan rasa dia punya garam dia. Kita kacau dulu. Bila daging yang kita tumis tadi dah naik minyak macam ni, kita pindahkan dalam pressure cooker supaya daging ni lembut. Kita untuk cepat masak lah. Kalau kita masak atas dapur biasa ni boleh juga, tapi lambat. Daging ni akak masukkan dalam pressure cooker. Tadi akak dah masukkan dalam pressure cooker, so tak tumbuk ni kita tekan. So kita tekan button ni
button beef. Kita tekan start. Okey, kita tunggu dalam masa setengah jam daging ni akan lembut. Okey, dah lepas setengah jam daging ni dah lembut. So kita angkat balik, masukkan ke dalam kuali. Okey, kita angkat daging yang lembut ni masukkan ke dalam kuali balik sebab kita nak taruh santan. Okey, sekarang kita masukkan santan Okey, kita masukkan santan. Santan pekat tadi dalam satu kotak dulu. Nanti kita rasa kalau kata kurang lemak, kita tambah. Okey, kita masukkan kerisik Okey, kerisik ni ikutlah, setengah orang suka banyak kerisik, nanti dia jadi hitam lagi. Saya kalau masak rendang tok ni, saya tak taruh kicap because resepi original orang Perak, rendang tok ni dia tak ada kicap. Okay, dia kerisik je. Kemudian kita masukkan air asam jawa tadi sikit air asam jawa. Boleh juga kalau tak ada asam jawa, boleh tambahkan asam keping. Kemudian masukkan gula Melaka. Okey, gula Melaka. Okey, biarkan rendang tok ni kering lah. Okey, bila rendang ni dah pekat macam ni, kita slowkan api sebab kalau kita kuatkan api nanti dia akan jadi hangit kat bawah. Kita slow je api sampai dia kering. Bila rendang ni dah pekat macam ni kita masukkan daun kunyit yang kita rincis halus-halus tadi. Masukkan semua sekali Okey, macam ni tadi masa dalam video yang mula-mula tadi akak tunjukkan daun limau purut. Tapi sebenarnya antara daun limau dengan daun kunyit ni kita boleh buat pilihan, sama ada kita nak taruh daun limau ke ataupun daun kunyit. Jadi akak pilih daun kunyit lah. Dia rasa dia akan sedap lah, bau wangi. Jadi limau bau dia lain, kunyit lain. Jadi buat pilihan lah mana-mana nak taruh Jangan taruh dua-dua pula. Potong ni dari cara Okey, rendang tok
Kak Syah dah siap. Selamat mencuba. Kena cuba ya. Resepi ni sedap sangat. Resepi turun-temurun orang Perak. Kalau kata nak buat daging kering boleh. Tapi akak suka rendang untuk ni basah-basah. Selamat mencuba.